Selamat petang dan salam sejahtera. Kami ialah kumpulan 5 dan hari ini akan membincangkan topik tanggungjawab mahasiswa terhadap negara dalam konteks keseimbangan sosial. Bagi subjek Nilai Masyarakat Malaysia, kod MPU 23042. Nama saya Andaren, nombor matrik 04 DAD 23F 1035. Bagi memulai topik ini, pengenalan kepada perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Ia berhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Selain itu, asas perpaduan bagi sesuatu masyarakat berbeza. Dalam masyarakat ringkas atau biasa, ia mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan menyayangi. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat. Okay. Poin 1 ialah mewujudkan perpaduan di antara kaum. Peranan yang perlu dipegang sebagai seorang pelajar seterusnya sebagai seorang remaja ialah mereka sendiri menjadi suri teladan kepada rakan-rakan sebaya. Dalam hubungan ini, setiap remaja mestilah mengamalkan dan menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan rakan sebaya. Mereka mesti menunjukkan sikap saling menghormati rakan-rakan yang berbeza latar belakang, budaya dan agama. Contohnya, remaja perlu menghormati amalan dan anutan agama rakan-rakan. Di samping itu, mereka perlu mengelakkan diri daripada membangkitkan isu-isu yang sensitif dan dapat menaikkan kemarahan rakan-rakan dari bangsa dan agama yang lain. Setiap perselisihan pendapat hendaklah diatasi secara bijaksana dan berhemah. Bak kata pepatah, seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Oleh yang demikian, remaja perlu menjadi suri teladan untuk memupuk semangat perpaduan. Nama saya Awi Hawan dan nombor kad matrik saya ialah 04 DAD 23F 1007. Saya akan menyambung yang rakan saya sekejap tadi. Poin yang kedua, mengambil iktibar dari sejarah. Selain itu, sebagai seorang pelajar dan remaja juga hendaklah menghayati dan mengambil iktibar daripada sejarah negara. Hal ini demikian kerana banyak peristiwa yang berlaku dalam sejarah tanah air dapat dijadikan iktibar supaya sesuatu yang buruk dapat dihindarkan. Sebagai contoh, tragedi 13 Mei 1969 merupakan satu detik hitam dalam sejarah yang berlaku akibat semangat perpaduan yang rapuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Ahli falsafah Jos Saritayana mengatakan orang yang melupai sejarah akan melakukan kesilapan yang sama. Oleh itu, remaja hari ini hendaklah diterap dengan pengetahuan sejarah secara lebih serius. Dengan mempelajari, memahami, menghayati dan mengambil iktibar daripada sejarah, maka mereka akan menjadi warga negara yang lebih bertanggungjawab, rasional dan berhemah tinggi dalam kehidupan di dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. Jadi, remaja mestilah mengambil iktibar daripada sejarah sebagai pembangkit semangat perpaduan yang jitu. Seterusnya, poin yang ketiga ialah mengasimilasikan budaya. Peranan yang berikutnya ialah sebagai seorang pelajar dan juga remaja mestilah mengasimilasikan budaya pelbagai kaum dalam kehidupan seharian. Malaysia sangat unik kerana rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Contohnya, kaum Melayu, Cina dan India merupakan 3 kaum yang dominan di negara ini. Selain itu, rakyat negara ini juga terdiri daripada etnik pribumi yang tidak kurang pentingnya seperti Iban, Kadazan, Dusun, orang asli, peranan dan termasuk juga golongan minoriti seperti Portugis, Siam dan seumpamanya. Mereka juga mestilah
sanggup untuk menerima dan mengamalkan budaya yang sesuai dengan kehidupan. Misalnya, daripada perayaan, rakyat Malaysia meraihkan pelbagai kaum yang terdiri. Untuk merasai kemeriahan, remaja mestilah turut merayakan perayaan-perayaan yang disambut oleh rakan mereka dengan hati yang ikhlas. Sebab kata pepatah, masuk ladang kambing mengembek, masuk ladang kerbau menguak. Jelasiah asimilasi budaya dapat mewujudkan semangat perpaduan yang ampuh dalam kalangan remaja negara. Nama saya ialah Patraya Tamdi, anak lelaki D. Dan nombor matrik saya ialah 04 DAD 23F 1045. Dan isi keempatnya, partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Tanggungjawab mahasiswa terhadap negara dalam konteks keseimbangan sosial meliputi partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, perjuangkan hak-hak yang keadilan sosial, serta mendukung kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Ini termasuk juga memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan politik dalam upaya menjaga keseimbangan sosial di negara tersebut. Isi kelima, pendidikan dan kesedaran sosial. Mahasiswa perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial yang relevan dengan negara mereka, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keberlanjutan lingkungan. Ini dapat dilakukan melalui pembelajaran di dalam dan di luar kelas, serta melalui diskusi dan seminar. Dan seterusnya, isi keenam, pengembangan kemampuan kepimpinan. Mahasiswa dapat membangun kemampuan kepimpinan mereka melalui berbagai organisasi mahasiswa dan kelab sosial. Dengan menjadi pemimpin yang efektif, mereka dapat mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat dan negara mereka. Isi ketujuh, pengembangan program kesejahteraan sosial. Mahasiswa dapat memperjuangkan atau menyumbangkan waktu mereka untuk program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti anak-anak terlantar, lanjut usia atau penyandang disabilitas. Nama saya Hossein Yao, nombor kad matriks 04 DPM 23F 1103. Saya akan teruskan pembentangan yang isi tersebut. Isi yang ke-8 adalah penelitian dan inovasi. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi negara mereka dan mengusulkan solusi yang inovatif. Mereka dapat mengembangkan projek-projek yang membantu mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti program pemberdayaan masyarakat atau teknologi berkelanjutan. Isi yang ke-9, pengembangan etika profesional. Mahasiswa perlu membangun pemahaman yang kuat tentang etika dan tanggungjawab profesional dalam bidang pengajian mereka. Ini meliputi integriti akademik, tanggungjawab moral dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Untuk kesimpulannya, mahasiswa merupakan salah satu permata yang berharga buat negara kerana mereka adalah penyambung dan berjuang negara untuk masa hadapan. Sifat dan sikap hormat menghormati perlulah dipupuk dan disemai di dalam diri setiap mahasiswa, tidak kira Melayu, Cina,
India, Kadazan atau lain-lain. Kerana dengan sifat dan sikap ini kita dapat melahirkan semangat perpaduan kaum antara setiap etnik yang ada di Malaysia. Sehubungan dengan itu, dengan lahirnya sifat dan sikap ini di dalam diri mahasiswa dapat menunjukkan dan dapat kita lihat akan kematangan dalam berfikir mahasiswa kerana hanya dengan perpaduan yang utuh dapat memajukan dan meningkatkan martabat negara atau bumi Malaysia ini. Sekian, terima kasih.